Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, hari ini kita akan membincangkan satu lagi kaedah rawatan sisa pepejal, iaitu incinerator. Incinerator ni ialah satu alat yang direka untuk membuat pelupusan sisa pepejal dengan kaedah membakar sisa pepejal pada suhu yang tinggi, yang kemudiannya menghasilkan abu pada isi padu yang rendah. Dengan kaedah ini dia dapat mengurangkan kawasan tapak pelupusan. Walau bagaimanapun, kaedah ini memerlukan sistem yang dapat mengawal pencemaran udara dan tempat pelupusan bagi abu. Baik, penggunaan incinerator juga boleh menghasilkan tenaga elektrik sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam kaedah penghasilan tenaga lestari, di mana dengan menggunakan incinerator ni kita dapat menjana kuasa elektrik dengan menggunakan sumber tenaga biojisim. Baik, incinerator ni merupakan teknologi pemprosesan sisa pepejal yang menggunakan kaedah pembakaran. Baik, kita tengok gambar rajah blok bagaimana proses yang berlaku di dalam kilang incinerator. Baik, pertama sekali apabila sisa pepejal sampai di kilang incinerator ni, sisa pepejal ni akan ditimbang. Akan ditimbang berapa kuantiti dia, ya. Kemudian sisa pepejal diangkat menggunakan grab crane. Yang ni. Diangkat menggunakan grab crane, dan sisa pepejal akan melalui pemprosesan pengasingan mekanikal mengikut saiz. Sisa-sisa pepejal tadi akan diasingkan mengikut saiz di sini, ya. Seterusnya sisa pepejal akan melalui proses pemulihan tenaga, iaitu proses pembakaran. Proses yang seterusnya ialah proses rawatan kesan pembakaran untuk menapis zarah-zarah yang berbahaya daripada terlepas ke ruang udara, daripada asap-asap tadi, ya. Zarah-zarah ditapis, ditapis. Baik, di sini selepas zarah-zarah ni ditapis, ia akhirnya akan menghasilkan fly ash. Fly ash. Fly ash ini boleh digunakan untuk penghasilan simen, ya, penghasilan simen. Baik, kalau kita tengok di sini tadi semasa proses pembakaran, dekat sini dia juga akan menghasilkan satu bahan lain, abu yang lain yang dinamakan sebagai bottom ash. Baik, kita tengok seterusnya. Selain itu, terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti jika menggunakan kaedah incinerator. Bila kita menggunakan incinerator, ada beberapa perkara yang perlu diteliti. Yang pertama, digunakan di kawasan yang kurang tapak pelupusan sisa pepejal. Pertama, kalau di kawasan tu tak ada tapak pelupusan sisa pepejal ataupun kurang, kepadatan penduduk tinggi, kawasan tapak pelupusan sisa pepejalnya sedikit, jadi perlulah menggunakan incinerator. Salah satu contohnya di sini di Pulau Pangkor, kan. Pulau Pangkor tu kecil
kawasan tapak pelupusannya tentulah kurang. Jadi sesuai dengan pembinaan incinerator ni, ya. Yang kedua, memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran dan pakar dalam penyelenggaraan peralatan di dalam kilang incinerator, termasuklah alatan yang digunakan untuk mengawal pencemaran. Okey, sebab alat ni memerlukan pekerja yang mahir, kita kena teliti dulu. Ada tak tenaga mahir yang boleh kita gunakan, ya. Kalau tak ada, kena latih dulu. Kena latih dulu. Ketiga, hasil pembakaran perlu dilupus. Hasil pembakaran tadi perlu dilupus di tempat pelupusan yang direka khas bagi mengelakkan pencemaran terhadap alam sekitar. Kalau fly ash dan bottom ash tadi tak digunakan, dia kena dilupuskan di satu tempat dengan kaedah pelupusan yang direka khas. Baik, kaedah incinerator ni juga ada kelebihan dan kekurangan. Pertama, kita tengok kelebihan dia dulu. Yang pertama, dapat mengurangkan berat dan isi padu sisa pepejal dengan kadar hampir 95% dalam masa yang singkat. Dengan kaedah incinerator ni, isi padu sisa pepejal tadi dibakar kan pada suhu yang tinggi. Bakar ni memang cepatlah kaedah pelupusan dia, dan dia dapat mengurangkan isi padu sisa pejal tadi sehingga 95%. 5% tu dia jadi abu. Dia jadi abu ataupun ash tadi. Yang kedua, menghasilkan tenaga yang boleh diperbaharui, di mana tenaga elektrik boleh dijana daripada tenaga haba yang dihasilkan sewaktu proses pembakaran. Dengan kaedah ni, tenaga haba yang dihasilkan daripada pembakaran sisa pejal tadi boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Baik, yang terakhirnya mesra alam. Mesra alam ni sebab dia tidak mencemarkan, asap-asap yang terlepas, zarah-zarah yang terlepas tadi ditapis. Kemudian abu-abu yang terhasil macam fly ash, dia boleh digunakan semula dalam industri simen. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa simen jenis OPC ni 5% kandungan simen OPC adalah fly ash. Jadi industri simen menerima fly ash ni sebagai bahan yang digunakan dalam industri. Baik, kekurangan. Yang pertama, melepaskan gas tercemar seperti karbon dioksida ke udara melalui corong udara dan pencemaran ke dalam air sekiranya abu yang dihasilkan tidak dilupuskan dengan baik. Dia ada menghasilkan gas karbon dioksida. Apabila kita bakar bahan-bahan pepejal tu, sisa pepejal tu, ia menghasilkan gas karbon dioksida. Ini memang tak dapat lari, memang menghasilkan gas karbon dioksida, tetapi dia terkawal. Begitu juga dengan abu tadi. Abu yang terhasil iaitu fly ash dan bottom ash ni, kalau tak digunakan, dia perlu dilupuskan. Tapi kalau tak dilupuskan dengan baik, dia boleh mendatangkan pencemaran air. Kedua, memerlukan kos pembelian alatan yang mahal serta
penyelenggaraan alat yang kerap. Incinerator ni adalah satu alat yang mahal. Satu alat yang mahal dan memerlukan penyelenggaraan. Jadi ia melibatkan kos yang agak tinggi. Walaupun dia tak memerlukan kawasan yang besar, tetapi kos pembelian, kos penyelenggaraan ni memerlukan modal yang besar. Seterusnya, kos operasi dan penyelenggaraan juga adalah tinggi sebab dia memerlukan tenaga elektrik dan bahan pembakaran serta pekerja yang mahir. Jadi kos operasinya menjadi lebih tinggi. Baik. Itu saja tentang incinerator. Kaedah pelupusan sisa pepejal menggunakan incinerator.